tahu. Sebaliknya, kita lihat presiden kita. Presiden kita sebenarnya tak ada kes. Kenapa saya kata tak ada kes, tuan-tuan? Sebab dia contohnya dalam kes yang 40 pertuduhan di Mahkamah Shah Alam. Dia terima dana politik. Mana ada ahli politik, tuan-tuan, tak terima dana politik? Tanya dengan Tan Sri Badarudin. Semua ahli politik, kecil-kecil sampai besar, memang kita perlukan dana politik. Kalau tak ada tokoh korporat ke syarikat sana, syarikat sini membantu kita, macam mana kita nak bantu? Beli beras lah, apa benda untuk jaga kawasan kita. Apatah lagi Presiden UMNO, apatah lagi bekas Presiden UMNO. Sudah pasti dana politik itu diperlukan. Nak bagi dana pilihan raya untuk pasang kemah ni semua, sini semua memerlukan duit, tuan-tuan. Dan ianya kita dapat melalui sumbangan politik. Tapi bezanya, bila dah tak ada idea, tak ada cara nak dakwa Presiden UMNO, apa yang mereka buat? Benda yang tak salah jadi salah. Padahal dalam undang-undang Malaysia, terima dana politik tak salah. Tapi bila UKSP, Ultra Kirana Sdn Bhd, memberi sumbangan politik kepada Datuk Zahid, mereka kata saudara ianya adalah satu rasuah. Kita tanya, kenapa kalau ianya rasuah, orang yang bagi rasuah tak didakwa? Dia cakap tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Dalam dunia ni tak pernah ada mana-mana badan perundangan yang dia kata siasat, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Tak ada. Sepatutnya kita kena siasat dulu, siasat habis-habis. Dah selesai siasat, macam SPRM siasat Hakim Nazlan, dah 3 bulan dia selesai siasat, hantar ke AG, tak ada pula sebarang pertuduhan. Bila tanya AG, apa jadi, kenapa tak didakwa Nazlan? AG cakap, kami tak ada sistem siasatan. Terpaksa SPRM bagi balik kepada Tan Sri Idrus sistem siasatan. Baru dia buat kerja bila kita buat bising. Hari ni pun ada orang buat laporan SPRM ke atas Peguam Negara. Saya nak beritahu tuan-tuan, baru dia buat kerja, baru dia minta laporan dilengkapkan. SPRM pun lengkapkan, hantar balik, dia tendang balik, lengkapkan lagi, hantar balik, tendang balik. Dan sekarang ini sudah berada di tahap, tuan-tuan, kertas siasatan dah lengkap, tinggal tuduh. Tetapi dah sebulan lebih, tuan-tuan, masih tak tuduh-tuduh lagi. Kalau dikira daripada bulan Mei sampai sekarang dah berapa bulan dah, tuan-tuan. Sebab apa mereka tak tuduh? Sebab Peguam Negara lantikan daripada Muhyiddin Yassin. Sebab apa dia tak nak tuduh? Sebab kalau dituduh Hakim Nazlan, tuan-tuan, di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan ini, maka tak ada sebab mereka nak penjarakan Datuk Seri Najib di penjara Kanjang, tuan-tuan. Mereka perlu isytiharkan kes Datuk Seri Najib sebagai null and void. Maksud dia apa? Kes yang dibicarakan di hadapan Hakim Nazlan yang telah menjatuhkan hukuman tanpa mengikut proses undang-undang ini mesti dianggap sebagai tidak sah. Dan Datuk Seri Najib, kalaupun tidak dibuang terus kes ini, dia perlu dibicarakan di hadapan seorang hakim yang tidak ada kepentingan peribadi, tidak ada konflik of interest. Dan ini akan menyebabkan Datuk Seri Najib boleh dibebaskan, boleh berkempen untuk Barisan Nasional, dan boleh memastikan kekalahan parti-parti lain yang menentang Barisan Nasional. Ini yang menyebabkan dia takut. Saudara, kita lihat Datuk Seri Zahid, dia terima dana politik, ia dianggap rasuah. Tetapi Allah Ta'ala itu maha besar, tuan-tuan. Tiba-tiba tahun ini, selepas 3 tahun lebih Datuk Seri Zahid dibicarakan, tuan-tuan, dia pun kena, mula-mula tu tak kena tuduh.
Hanya Datuk Najib yang dituduh. Tetapi tuan-tuan, bila Datuk Zahid ini mula dituduh? Bila mana sesaudara Tuan Dr. Mahathir memanggil dia. Tuan Mahathir kata, Zahid, you kena bubarkan UMNO dan masuk bersatu. Tuan-tuan, hebat tak hebat Presiden kita ni? Dia cakap dengan Tuan Mahathir apa, tuan-tuan? Dia kata, takkan ular lidi nak makan ular sahur. Dia kata, Tun, kalau saya bubarkan UMNO, 3.7 juta ahli UMNO akan kencing di kubur saya. Kubur saya banjir, dia kata. Sebab orang akan marah. Siapa tak marah kalau UMNO parti keramat kita ini, tuan-tuan, dikuburkan ataupun dibubarkan? Betul tak betul? Ini realiti. Dan Alhamdulillah, terima kasih kerana Presiden UMNO, walaupun dia tahu bila dia tolak permintaan Mahathir untuk bubarkan UMNO, dia kena berhadapan dengan banyak pertuduhan. Tetapi dia istiqamah, tuan-tuan. Dia tetap tidak mengikut kehendak Mahathir. Dia tetap berjuang di bawah panji-panji UMNO dan Barisan Nasional. Satu tepukan gemuruh untuk Presiden parti kita. Tetapi tuan-tuan, 10 hari lepas tu, tiba-tiba dia berhadapan dengan bukan setakat 40 pertuduhan, 87 pertuduhan. Saya rasa kat Malaysia ni tak pernah ada orang kena teruk macam ni. Untuk apa? Untuk tunjukkan buruknya perangai Presiden UMNO, tuan-tuan. Supaya orang hilang hormat, hilang rasa simpati kepada UMNO dan beranggapan UMNO ni sebuah parti yang korang. Tapi bila Allah Ta'ala tunjukkan dalam sesi pembicaraan, hak ni saksi pihak yang mendakwa, David Tan, dia kata, kami bukan bagi Datuk Zahid saja dana politik ni. Dia kata kami pun bagi kepada Tuan Mahathir. Orang Kedah juga ni, tuan-tuan, Tuan Mahathir. Betul tak? Dia bagi melalui Tan Sri Rahmat. Kenal Tan Sri Rahmat? Yang kaya raya, tuan-tuan. Anak saudara Tuan Mahathir, nama dia Yasmin. Yasmin kahwin dengan Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat ni yang dapat projek vendor kepada Proton. Itu sebab Proton melingkup, dia tetap kaya raya, tuan-tuan. Sebab yang gemuk vendor-vendor yang merupakan kroni kepada Tuan Dr. Mahathir dulu. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan sikit, 2.6 juta ringgit. Dia duk kata Dato' Najib 2.6 bilion, last kali rupanya dia pun dapat 2.6 bilion daripada UKSB. Muhyiddin 1.3 juta. Syafiq Abdal pun dapat. Orang macam Hanifah Ahmad dapat, ramai lagi dapat. Jadi hakim dalam pembicaraan tu, dia kata laporan polis pun ada sebut nama orang lain, tapi kenapa orang ni tak kena dakwa? Hakim pun boleh tanya soalan ni pada pendakwaan, tuan-tuan. Cuba bayangkan. Dan hakim cakap, saksi pun sekejap kata hantar pakai beg, saksi seorang lagi kata hantar pakai envelope. Bercanggah, tak konsisten. Tetapi yang paling menyedihkan, orang yang sama, UKSB Sdn Bhd, bagi pada Datuk Zahid, ianya dianggap sebagai rasuah. Orang yang sama bagi kepada Mahathir, bagi pada Muhyiddin, bagi kepada 2-3 orang lagi, ianya dianggap sebagai sumbangan politik. Jadi kenapa ada 2 set undang-undang yang berbeza? Kenapa ada 2 penafsiran yang berbeza? Bila orang UMNO tu tak nak dengar cakap Mahathir, tak nak dengar cakap Muhyiddin, tak nak bantu untuk sabotaj parti, orang ini dianggap terima rasuah. Tapi bila Mahathir and the gang, dia kata ini bukan rasuah, ini sumbangan politik. Nampak tak, tuan-tuan? Allah Ta'ala nak tunjukkan. Akhirnya secara mahkamah memutuskan semua 40 kes ini tidak ada prima facie, maka semua dibuang dalam tong sampah, tuan-tuan. Nasib baik, Datuk Zahid pun nasib baik, sebab hakim yang mengadili kes itu kebetulan lagi sebulan nak pencen,
Nak ugut pun tak lut tuan-tuan. Nak apa? Nak sogok dengan kenaikan pangkat pun tak boleh sebab dia dah nak pencen. Maka dia telah membuat keputusan yang adil. Datuk Zahid telah dilepaskan. Alhamdulillah. Hari ini orang dah buka mata. Orang dah buka mata tuan-tuan. Tapi mereka ini masih lagi menggunakan poin politik yang sama. Dia kata kita nak buat pilihan raya time banjir. Saya nak beritahu. Kita dah minta buat pilihan raya bukan baru ni. Kita minta buat pilihan raya tahun 2020. Bulan Februari lagi. Bila mana kita asak Mahathir last kali, Mahathir telah pun meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Masa tu 222 ahli parlimen telah dipanggil tuan-tuan. Tapi masa tu tuan-tuan tak ada seorang pun yang layak, kerana tak ada seorang pun dapat sokongan 112 kursi. Maka ke bawah dulu tuanku, pada masa tu dia tanya dua soalan. Dia kata sama ada kamu nak parlimen dibubarkan atau buat pelantikan Perdana Menteri baru. Ahli wakil rakyat daripada UMNO, ahli wakil rakyat daripada PAS, kita telah bersetuju kita nak bubar. Tapi masa tu COVID baru melanda. Ke bawah dulu tuanku risau. Kalau kita buat pilihan raya, maka ianya akan menyebarkan lagi COVID dengan rancak. Maka dia suruh akhirnya, walaupun tak ada seorang dapat jadi Perdana Menteri, dapat 112 kursi, dia suruh ketua-ketua parti berpakat. Bila suruh ketua-ketua parti berpakat, itu yang Presiden UMNO berpakat dengan Presiden PAS, berpakat dengan GPS, berpakat dengan Presiden Bersatu, lantiklah Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kita nak pilihan raya. Kita bukan nak lantik Perdana Menteri baru. Tapi nak buat macam mana? Keadaan tidak mengizinkan.